Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jarang buat reaksi video berkenaan dengan isu semasa, tetapi sidang media pada pagi ini iaitu 6 hari bulan 8 2021 bagi saya adalah satu pendedahan yang secara tidak langsung tidak disedari telah didedahkan oleh Datuk Dr. Syahari sendiri, bahawa sektor penghilangan dan sektor perkhidmatan itu adalah punca utama kepada peningkatan kes di Selangor yang mendadak sekarang ni. Sidang media tersebut dilakukan pada pukul 10 pagi tadi atau pukul 9.30 pagi. 10 pagi tadi kalau tak silap saya. Jadi, saya tidak menyalahkan Datuk Dr. Syahari, saya tidak menyalahkan frontliner. Frontliner telah berkhidmat dengan sepenuh tenaga, Kementerian Kesihatan telah berkhidmat dengan sepenuh tenaga. Banyak-banyak terima kasih. Tetapi kami juga faham Datuk Dr. Syahari juga terikat untuk tidak memberikan pendedahan. Dan apabila ditanya oleh seorang wartawan berkenaan dengan apakah maksud Dr. Syahari apabila mengatakan penghilangan dan perkhidmatan itu penyumbang utama, adakah ini bermakna ia adalah kluster utama yang menyebabkan penyebaran COVID-19 di Selangor? Dan Datuk Doktor berdolak dalih sedikit berkenaan ini. Dalam memerangi COVID-19 ini, kalau kita lihat sejak pada minggu ke-26 yang ini, kita dapati terdapat peningkatan yang berterusan kes-kes COVID-19 di negeri Selangor seperti dalam graf yang ditunjukkan. Dan kalau kita lihat pada jumlah kes-kes tersebut, sebenarnya yang Datuk Syamsyah bermaklumkan tentang cenderung gejala dan tidak gejala, sama juga berada dalam negeri Selangor, di mana hampir 65% kes yang dikesan adalah kes-kes yang tanpa sebarang gejala. Tanpa sebarang gejala. Terdapat 30 hingga 35% adalah kes-kes bergejala, di mana majoriti kes-kes bergejala adalah bertahap kategori 3, manakala kategori 4 dan 5 adalah amat sedikit, lebih kurang dalam 1.8% yang dikesan di dalam negeri Selangor. Daripada jumlah kes-kes yang telah disaring tersebut, kalau kita lihat jumlah kes-kes yang didapati adalah di mana kontak rapat merupakan penyumbang terbesar kes-kes yang dikesan, iaitu hampir 40%. Kontak rapat daripada mana? Punca daripada mana? Kes-kes bergejala 22%, pekerja 20%, manakala daripada kluster bukan pekerja adalah 14%, dan lain-lain menyumbang 1.1% di dalam negeri Selangor. Datuk, tak clear lagi. Kontak rapat daripada mana? You boleh cakap 40% adalah daripada kontak rapat. Tetapi kontak rapat tu daripada mana? Kenapa tidak dipecahkan lagi grup tu? Dan lain menyumbang 1.1% di dalam negeri Selangor. Dari 20% adalah penyumbangan daripada sektor pekerjaan. segi trend-trend kes yang kita kesan dalam negeri Selangor, Trend-trend kes. kalau kita next slide, kalau kita lihat penyumbang kepada kes yang utama di negeri Selangor, yang pertamanya adalah daripada sektor perkilangan. See? Dia sendiri yang dedahkan. Yang utama adalah pada sektor penghilangan. Kemudian diikuti oleh kluster bagi perkhidmatan. Seterusnya kluster tapak bina, dan yang kemudian perniagaan, dan yang kelima adalah community. Manakala kluster-kluster lain menunjukkan bilangan yang amat sedikit. Berapa persen, Datuk? Kenapa tak diletakkan dalam persentage? Kenapa dirahsiakan? Bagi persentage. Dan kalau kita lihat trend yang berkenaan, kami juga cuba melihat adakah trend-trend penyakit ini, kluster-kluster ini berkaitan dengan sambutan Hari Raya sebelum pada ini yang berada di negeri Selangor. No. Dan kita dapati tiada satu kluster pun yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya, means that rakyat yang berada dalam negeri Selangor amat akur dengan SOP yang dinyatakan dalam masa untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Exactly. Kami bertahan di dalam rumah, tak keluar, Datuk. Yang penyumbang utama di negeri Selangor adalah penghilangan dan pembuatan dan perniagaan. You have to do something about that. Nak denial macam mana lagi? Kita nak duduk dalam denial macam mana lagi? Kalau itu adalah punca kepada peningkatan kes di Selangor, kenapa perkara ini tidak disettlekan terus?
Dan kalau kita lihat pula next slide kepada bilangan saringan yang dilakukan di Negeri Selangor. Oh my gosh. Untuk minggu 28 hingga 30, saringan ada lebih pada 45%, dan kalau kita lihat bilangan yang positif adalah lebih kurang dalam 22.3% bilangan kes-kes saringan yang dilakukan. Dan kalau kita lihat pula tentang apa yang berlaku dalam Negeri Selangor ini, di mana saringan berterusan, ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat dalam melaksanakan ujian saringan adalah amat tinggi, di mana 85% ujian saringan dilakukan oleh pihak swasta, iaitu di klinik-klinik swasta maupun di hospital swasta. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada klinik swasta maupun hospital swasta yang sama-sama menyumbang bakti dalam membuat saringan kepada pesakit-pesakit yang berada di dalam Negeri Selangor. Dan kalau kita lihat pula tentang apa yang telah kita lakukan dalam memastikan kes-kes positif dapat dirawat dengan sempurna di Negeri Selangor. Pertamanya, kita telah menambahkan kapasiti katil-katil yang ada di Negeri Selangor. Okay. Kita telah ini sangat ini bagi saya sangat saya tak berapa nak brain apa yang berlaku, sebabnya kalau kita tidak kawal punca daripada penyakit itu, iaitu kluster penghilangan, perkhidmatan dan perniagaan, bagaimana, takkanlah kita nak top up rawatan setiap masa kalau kes keep on coming. Sama juga dengan vaksin, kalau kita keep on bagi vaksin tetapi punca penyebaran itu sama tinggi dengan tahap level perawatan dan penyebaran vaksin, macam mana kita nak balance pun tak boleh, nak terkejar pun tak boleh. Itu pandangan saya sebagai orang biasa, orang awam yang tak faham berkenaan dengan bagaimana nak menguruskan pandemik. Itu yang menjadi persoalan saya sekarang. Macam mana kenapa kita tak kawal punca, tetapi kita keep on top up dengan rawatan, cuba kejar vaksin sampai buat mega vaksin PPV bercampur dengan warga asing, premis yang sama, guna warga asing pengguna, lokal pengguna. I cannot bring that lah, tak boleh lah, tak faham. Meningkatkan bilangan katil di Negeri Selangor di hospital-hospital kerajaan daripada 6,165 katil kepada 7,671. For how long? Berapa kali kita nak top up? Ataupun penambahan sebanyak 1,506 katil. Dan daripada jumlah katil yang ada tu, 4,879 katil dikhususkan kepada pesakit-pesakit COVID-19. You rasa pride ke about this? Are you feeling pride? You top up dengan katil, tapi what about sumber tenaga doktor yang makin lama makin penat, sumber tenaga frontliners yang makin lama makin penat. Are you proud about this? I don't feel proud at all. Kalau you tambah katil dekat 20,000 ke, I tak rasa pride. Tetapi kami akan rasa lebih selesa kalau punca kepada penyakit itu ditangani. Manakala bagi ICU pula, kita menyediakan 315 ICU, dan bagi oksigen port yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk KSU, di Negeri Selangor kita menyediakan 6,719 port oksigen. Walaupun bilangan port oksigen tu cukup, tetapi dengan kerjasama dan juga komitmen pihak Kementerian Kesihatan melalui Datuk KSU, kita telah menambahkan bilangan oksigen khususnya dalam silinder oksigen, di mana kita telah menyediakan 3,000 silinder oksigen. Okey, begini Datuk. Setiap kali Datuk dan Kementerian Kesihatan bercakap pasal penambahan silinder, penambahan katil, itu tidak akan menenangkan kami, bahkan itu akan menggusarkan kami di Selangor. Kami tak nak masuk dalam hospital, kami tak nak terima, maknanya kami tidak mahu bersedia untuk mendapatkan keistimewaan silinder gas. Tak ada siapa mahu, Datuk. Kami hanya mahu keselamatan, pemberhentian, stop this kind of infection daripada punca. Itu yang rakyat Selangor nak. Sebab tu rakyat marah. Wartawan. Ketiga katil telah dikhususkan. Katil. Aduh lah.
Baik, ini adalah bahagian soalan yang penting. Di sini saya dapati ada seorang wartawan tanya soalan dan ditanya soalan kepada Datuk Dr. Syahari dan kita tengok jawapan Dr. Syahari. Test. Oh, okay. Test 1, 2. Okay. Farid daripada Sarawak ni, saya nak bertanya kepada Farid daripada Sarawak ni. Negeri Very Selangor. good Tertarik question. dengan apa dikatakan oleh Oh, come on. test. Okay. Doktor ada mengatakan bahawa lebih kurang majoritinya di Selangor adalah kes daripada kluster industri. Yes. Dan keduanya adalah pembinaan kalau tak silap saya di sini. Yes, Dan exactly. difahamkan di Adha juga nampaknya rakyat Selangor akur dengan apa yang telah pun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Boleh ceritakan sedikit keadaan di Selangor ni agak tinggi. Adakah penularan itu berlaku dalam kalangan di kilang saja membawa ke komuniti dan sebagainya? Ya. Baik, kita dengar jawapan daripada Datuk Dr. Syahari. Macam saya cakap, kita bukan nak menyalahkan Datuk Dr. Syahari sebab Datuk Dr. Syahari hanya bahagian Kementerian Kesihatan. Dia adalah pengarah Kementerian Kesihatan Negeri Selangor. Cumanya kita mengharapkan Datuk Dr. Syahari bersuara dengan lebih lantang. Okey, terima kasih bagi Datuk. Bagi kluster yang ada, ini bukan total case ya. Kes yang ada kaitan dengan kluster. Dan kalau kita lihat semua Apa maksud doktor kes berkaitan dengan kluster? Bermaksud ia daripada kluster lah. yang kluster-kluster yang ada, itulah yang kita dapat rumuskan, iaitu kes-kes yang utama adalah kes-kes yang ada kluster berkaitan perkilangan. Kedua dikuatili kluster perkhidmatan. Dan kalau kita lihat juga, kita cubalah cari verify ada tidak kes-kes yang berkaitan dengan perayaan Aidiladha dan sebagainya, dan kita dapati tak ada. Itu yang kita dapat rumuskan. Yeah, Bukan kita we ambil keseluruhan kes, cuma kes-kes yang kita rumuskan ada tak clustering effect. Jadi jauh yang berada dalam kluster, itu yang kita rangkumkan. So it's not your fault, Datuk. That's your job. Maknanya daripada fakta yang data yang you kumpul, kluster penghilangan dan kluster perkhidmatan telah membuktikan bahawa mereka penyumbang utama. So you don't have to be nervous about that. Just be bersuara lantang untuk rakyat Selangor. And we applaud you sebab you kumpulkan this data. It's good enough. Tetapi you jangan nervous, itu sahaja. Kluster mana yang ada? So kes yang ada berkluster saja. Kalau total kes yang individual 1 2 tu kita tak masukkan as a cluster. Ya, okey. Tak perlulah masuk sebab kita tanya pasal kluster majoriti Adakah pada kluster tersebut ataupun tidak? Ya. Dia tak jawab soalan lagi. Damn it, I cannot hear the question. Saya tak boleh dengar Saya soalan. katakan tadi 40% kes-kes kita adalah dikatakan close contact. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita Datuk, you jangan beralih, Datuk. Close contact bukan daripada individu, bukan daripada rakyat Selangor yang pergi Aidiladha. Close contact itu daripada mana? Daripada kluster penghilangan. Kita dah boleh buat presumption dah, Datuk. You nak pusing kat mana lagi? lihat pula yang keduanya adalah 40% adalah kontak rapat. Daripada Kemudian 22% adalah kes-kes bergejala. Kemudian 20% adalah di kalangan pekerja dan 14% adalah kluster yang bukan pekerja. Inilah taburan utama kes-kes yang berada dalam negeri Selangor. Ya. Jadi kalau dikatakan adakah semua kes-kes tersebut daripada majoriti kes-kes perkilangan? Bukan. What? Those yang ada kluster. Itu yang kita nantikan tadi. Saya faham lah. Ya? Tak faham. Kalau tak bukan faham. individu What are you saying? dan bukan kluster, dan kita tak masukkan dalam kluster group. Aduh, pening kepala. Apa dia cakap ni? Okey, dia cakap 40% kluster adalah 40% trend jangkitan adalah daripada kontak rapat. Kontak rapat contohnya orang yang duduk bersama-sama dalam satu premis ke apa, tiba-tiba salah seorang tu positif COVID, maka semua yang ada dalam satu premis tu kontak rapat lah kan. Itu yang I faham. Okey.
Lepas tu dia kata 20% trend adalah daripada sektor pekerjaan. Okey, itu trend antara sektor, itu adalah trend klasifikasi antara trend pekerjaan dan bukan pekerjaan. So 20% pekerjaan, 14% individu. So bahagian sektor pekerjaan itu dah sudah besar. Okey, daripada sektor pekerjaan itu kan Datuk telah dedahkan ada pula data dalam sektor pekerjaan itu, dibahagikan pula data kepada penghilangan, ke perkhidmatan, ke perniagaan, ke kenapa ini tidak didedahkan, kenapa dipusingkan balik kepada kategori-kategori yang utama-utama tadi. Penghilangan dan perkhidmatan antara majoriti yang menyumbang, cumanya tidak nyatakan berapa persen. Itu tak adil tu. Dan kenapa pula berpusing-pusing macam tu? Kami boleh faham lah Datuk macam ni. Aduh lah ya Allah. What are you talking about? Kalau kita lihat dalam kluster perkilangan, mungkin SOP No, mungkin is not a good data. Mungkin is not a good data. Don't ever say mungkin. mereka dalam masa perkilangan tu dipatuhi. Tapi mungkin selepas balik dan sebagainya mereka tak patuh. No. Wait. Kenapa saya dengar perkataan mungkin, Datuk? Mungkin is not a good data, Datuk. Datuk kata mungkin SOP di kilang dipatuhi, mungkin bila mereka balik ke rumah SOP tidak dipatuhi. Mungkin is not a good data, Datuk. Please don't say that. Dan kemudian pergi balik ke kilang, dia That bukan is your punca presumption. That is your di presumption. kilang. Majoriti kilang-kilang yang kita buat pemeriksaan mematuhi SOP di kilang. Okey. Tapi Betul, saya setuju. Majoriti yang kilang yang bagus mematuhi. Kita tak salahkan kilang juga. Tetapi macam ni, management apabila di dalam kilang SOP dipatuhi, tetapi di luar kilang, adakah kilang akan juga melepaskan tangan? So kilang akan lepas tangan, okey, di luar saya tidak bertanggungjawab. Tetapi masalahnya, pekerja-pekerja ini terutama foreign workers ke apa, bila mereka keluar daripada kilang, mereka duduk dalam satu cramped apartment. Okay, this is the true facts. Kediaman pekerja-pekerja asing di kawasan Shah Alam. Apartment dalam lebih kurang 15 orang, 20 orang letak dalam kubikel-kubikel. Jadi apabila foreigner duduk di dalam kubikel ini, mungkin salah seorang akan keluar ke, kita tak pasti. Tetapi bila seorang masuk menjangkiti dalam satu kubikel, satu rumah, pergi pula ke kilang, bermakna dia akan menyebarkan penyakit itu mungkin kepada orang lain juga. Jadi kemungkinan untuk dijangkit itu tinggi, probability dia tinggi, highly likely akan menjangkitkan kepada orang lain. Jadi sektor penghilangan ini adalah punca penyebaran, tidak boleh dinafikan lagi, Datuk. selepas tu kenapa berlaku transmisi? Mungkin di luar kilang. Itu yang kita rasa. Dan adakah di luar kilang kalau dah masuk balik dalam asrama kilang, yang dia keesokannya pergi kilang, the same thing. Di asrama ataupun di rumah mereka tinggal ramai. Kemudian ada balik semua ke kilang. Yes. Dan mungkin mix dengan orang lain di dalam kilang dan sebagainya. Ini yang saya rasa berlaku. Sebab bermakna penghilangan tidak boleh diteruskan. Kena lockdown dulu. How kami boleh cakap penghilangan bukan punca dia? Kalau penghilangan, kita tak kata penghilangan yang sengaja menyebarkan, tetapi penghilangan tidak dapat elak daripada menjadi pusat penyebaran. So ini yang kita kena cater dulu sebelum kita duduk cakap pasal katil, tambah silinder gas. Semua tu tak menyenangkan rakyat Selangor, Datuk. pematuhan di kilang amat bagus. I don't care. Majoriti mematuhi di kilang. I don't Selepas care. tu balik dan sebagainya. Ini yang saya minta sangatlah. Minta Pekerja-pekerja sektor industri mematuhi SOP walau di mana mereka berada. Oh my Di kilang ataupun di luar kilang. Ya. Manusia ni, Datuk, kalau foreigner workers tu, you expect apa? Mereka duduk cramp ramai-ramai dalam apartment tu. Majikan nak jimat belanja, you expect apa?
untuk dia duduk ramai-ramai, duduk krem dalam satu apartment. You kena, oh my gosh, you tak praktikal lah Dato'. I'm so sorry to say this to you. Not you lah, the government, baik federal government ke, baik state government ke, dah lah sibuk dengan demanding powers and so on. Benda ni tak terkata. I'm so sorry. I pity you lah Dato'. You have no power actually untuk to curb this untuk you bukan bidang kuasa Datuk Syahri ya untuk virus. Ini bukan bidang kuasa Dr. Syahri untuk tutup kilang. Bukan bidang kuasa dia. Kuasa dia, bidang autoriti dia adalah untuk memaklumkan apa yang kluster-kluster sekian. Cumanya Datuk, kami hanya mengharap Datuk bersifat lantang. Beritahu betul-betul. Jangan takut. Demi rakyat Datuk. Just tell the truth. Okay. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya rasa jelas sekali daripada penjelasan Dr. Syahri ini. Penghilangan adalah pusat utama penyebaran dan juga perkhidmatan. Jadi kita berharap kepada kerajaan federal, kerajaan negeri untuk sama-sama bekerjasama. Lupakanlah pasal all this peperangan politik. Tolonglah buat genjatan senjata. Tolong berhenti sekejap dan fikirkan kepada rakyat Selangor dan rakyat Malaysia secara amnya. Kita dah tak tahan dah ni. Dah naik mencanang-canang dah ni. It's out of mind. Memang betul. Semua negara mengalami perkara yang sama. Tetapi kita kena fahami bahawa selagi penghilangan ini tidak ditutup atau tidak dikawal atau tak ada lockdown full di Selangor ini, maka peningkatan kes akan terus mencanang naik walaupun vaksin diberikan. Takkanlah lepas dapat 2 vaksin nak kena pula cari booster dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.